Bab harus membuka ihram, harus tahallul dengan sebab ihsar dan harus mengerjakan haji qiran dan qarin, yakni orang yang mengerjakan haji qiran hanya melakukan satu tawaf dan satu sa'i sahaja. Dengan sanad yang Imam Muslim meriwayatkan daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu, daripada Nafi' bahawa Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma keluar fil fitnah, pada masa fitnah berlaku, untuk mengerjakan umrah. Waqala, dan dia berkata, kalau saya dihalang dari sampai ke Baitullah, saya akan lakukan seperti mana telah kami lakukan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia pun keluar, dia ihlal untuk mengerjakan umrah dan terus pergi hingga dia sampai ke Baida. Iltafata ila ashabihi, dia berpaling kepada sahabat-sahabatnya, maka dia berkata, kedudukan kedua-duanya, yakni haji dan umrah, sama sahaja. Ushidukum, saya menjadikan kamu sebagai saksi bahawa saya telah menentukan ataupun telah mewajibkan haji bersama umrah, yakni telah menentukan untuk saya kerjakan haji bersama dengan umrah. Dia pun keluar sehingga bila sampai ke Baitullah, dia bertawaf di Baitullah 7 kali dan 7 kali bersa'i di antara Safa dan Marwah. Lam yazid alaihi, dia tidak melebihkan dari itu. Wa ra'a annahu mujzi'un anhu, dan dia berpendapat itu sudah memadai kepadanya. Wa ahda, dan dia telah mengorbankan binatang kurban. Diriwayatkan daripada Nafi' bahawa Abdullah bin Abdullah dan Salim bin Abdullah telah berbicara dengan Abdullah ketika Hajjaj turun untuk memerangi Ibnu Zubair. Qala, mereka berdua berkata, apa salahnya kalau engkau tidak mengerjakan haji tahun ini? Kami bimbang ayyakuna bainan nas, akan berlaku peperangan di antara orang ramai ini yang akan menghalang engkau untuk sampai ke Baitullah. Qala, kata Ibnu Umar, sekiranya saya terhalang untuk sampai ke Baitullah, saya akan lakukan seperti mana telah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika saya bersamanya. Ketika mana orang-orang kafir Quraisy menghalang beliau daripada pergi ke Baitullah. Aku menjadikan kamu sebagai saksi bahawa sesungguhnya aku telah menentukan, telah memastikan, yakni telah niat untuk buat umrah. Fantalaqa, dia pun berangkat sehingga bila dia sampai ke Dzul Hulaifah, dia pun mengucapkan talbiyah untuk melakukan umrah. Thumma qala, kemudian dia berkata, in khulliya sabili qadaitu umrati, kalau jalanku licin, kalau saya tidak terhalang dalam perjalanan saya akan menunaikan umrah saya. Tetapi kalau saya terhalang untuk sampai ke Baitullah, saya akan lakukan seperti mana yang telah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika saya bersamanya dahulu. Kemudian dia membaca ayat ini, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, sesungguhnya ada bagi kamu pada Rasulullah itu contoh tauladan yang baik. Kemudian dia pun berangkat hingga sampai di Zahril Baida. Dia pun berkata, kedudukan haji dan umrah sama juga. Kalau saya terhalang untuk mengerjakan umrah, sama juga dengan saya terhalang untuk mengerjakan haji. Aku menjadikan kamu sebagai saksi bahawa aku telah menentukan untuk membuat haji bersama dengan umrah. Maka dia pun berangkat hingga dia membeli seekor binatang kurban hadyu di Qudaid. Kemudian tawafa lahuma tawafan wa'idan, dia bertawaf untuk kedua-duanya, yakni haji dan umrahnya itu dengan satu tawaf saja di Baitullah, dan begitu juga di antara Safa dan Marwah. Kemudian dia tidak membuka ihram dari kedua-duanya hatta halla minhuma bihajjatin, sehingga dia halal, dia selesai dari kedua-duanya dengan mengerjakan haji pada hari nahar. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Ubaidillah, daripada Nafi', katanya Ibnu Umar
mahu membuat haji, mahu mengerjakan haji. Ketika mana Hajjaj turun untuk memerangi Ibnu Zubair, dia pun menyebutkan hadis ini seperti dengan kisah tadilah. Dan di akhir hadis ini dia berkata, wa kana yaqul man jama'a bainal haji wal umrah, sesiapa yang menghimpunkan di antara haji dan umrah, memadai kepadanya satu tawaf sahaja, dan dia tidak boleh halal sehinggalah dia halal, yakni dia selesai mengerjakan kedua-duanya sekali. Diriwayatkan daripada Nafi' bahawa Ibnu Umar mahu mengerjakan haji pada tahun Hajjaj turun untuk memerangi Ibnu Zubair. Maka dikatakan orang kepadanya, maka ada orang berkata kepadanya, innan nas kainum bainahum qital. Peperangan sedang berlaku ataupun akan berlaku di antara orang ramai ini. Kami bimbang mereka akan menghalang engkau. Dia pun membaca ayat ini, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Saya akan lakukan seperti mana telah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inni ushidukum, sesungguhnya aku menjadikan kamu sebagai saksi bahwa aku telah menentukan umrah. Kemudian dia keluar sehingga bila dia berada di Zahiril Baida, dia berkata, kedudukan haji dan umrah sama juga, jadilah kamu sebagai saksi. Kata Ibnu Rum, aku jadikan kamu sebagai saksi bahwa aku telah menentukan haji bersama umrah, yakni untuk aku lakukan. Wa ahda hadian, dia telah berkorban seekor binatang korban yang telah dibelinya di Qudaid. Kemudian dia pun berangkat, yuhillu bihima jami'an, dia mengucapkan ihlal kedua-duanya sekali, sehingga dia sampai di Mekah. Dia pun bertawaf di Baitullah dan di antara Safa dan Marwah, dan dia tidak melebihkan daripada itu saja, yakni sekali-sekali sajalah tawaf dan sa'i itu. Dan dia tidak menyembelih binatang, tidak bercukur, dan tidak bergunting. Walam yahlil min syai' haruma minhu, dan dia tidak halal dari sesuatu yang telah haram kepadanya. Sehinggalah pada hari nahar dia berkurban, dia cukur kepala, dan dia berpendapat bahawa dia telah menyempurnakan tawaf haji dan umrah, telah selesai menunaikan tawaf haji dan umrah dengan tawafnya yang sebelum itu, yang dahulu. Ibnu Umar berkata, demikianlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah lakukan. Ini pun seperti juga, cuma beza sikit-sikit je seperti Ibnu Umar dengan kisah tadi juga. Dia tidak ada menyebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali di awal hadis, yakni ketika dikatakan kepadanya, yasudduka 'anil bait, mereka akan menghalang engkau dari sampai ke Baitullah. Qala, kata Ibnu Umar, idzan af'ala, kalau begitu saya akan lakukan seperti mana telah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dia tidak menyebutkan di akhir hadis ini, demikianlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah lakukan, sebagaimana yang telah disebutkan oleh Laits tadi dalam riwayatnya. Bab tentang ifrad dan qiran. Ifrad dan qiran, yakni haji ifrad dan haji qiran. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Nafi' daripada Ibnu Umar dalam satu riwayat, fi riwayat Yahya, dalam riwayat Yahya, qala, katanya, ahlalna, kami telah ihlal mengerjakan haji sahaja, haji ifrad bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat Ibnu Aun, dia berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah ihlal haji ifrad, ini telah ihlal haji sahaja. Diriwayatkan daripada Anas radhiyallahu anhu, katanya, saya mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan talbiyah dengan haji dan umrah kedua-duanya sekali. Kata Bakrun, saya menceritakan tentang perkara itu kepada Ibnu Umar. Dia pun berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah talbiyah, ucap talbiyah haji saja. Saya pun bertemu Anas, saya menceritakan kepadanya tentang kata-kata Ibnu Umar. Faqala Anas, Anas pun berkata, ma ta'uddunana illa sibyanan, nampaknya kamu tidak anggap kami ini kecuali budak-budak. Nampaknya kamu anggap kami ini budak-budak saja. Saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, labbaika umratan wa hajjan. Yang ini dia ucap talbiyah kedua-duanya sekali, yakni qiran lah, qiran. Diriwayatkan daripada Bakr bin Abdullah, katanya Anas menceritakan kepada kami
bahawa dia melihat Nabi SAW telah menghimpunkan kedua-duanya, yakni di antara haji dan umrah. Qala, kata perawi ini, saya pun bertanya Ibnu Umar, dia berkata, kami ihlal haji, faraja'tu ila Anas, kami pun rujuk pula, pergi pula kepada Anas. Saya ceritakan kepadanya apa yang dikatakan oleh Ibnu Umar. Dia pun berkata, Anas berkata, ka'annama kunna sibyanan, macam kami ni budak-budak dulu. Istihbab tawafil qudum lil haji was sa'i ba'dahu. Ini bab elok ataupun molek tawaf qudum bagi orang yang nak mengerjakan haji dan bersa'i selepasnya. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Wabarah, katanya saya berada dekat Ibnu Umar, saya duduk dekat Ibnu Umar. Tiba-tiba mari seorang lelaki, dia berkata, bolehkah saya bertawaf di Baitullah sebelum saya pergi ke mauqif, yang di tempat wukuf itu? Ibnu Umar kata, boleh. Orang itu pun berkata, kerana Ibnu Abbas berkata, jangan kamu bertawaf di Baitullah sehingga kamu pergi dahulu mauqif, yang di tempat wukuf itu. Maka Ibnu Umar berkata, Rasulullah SAW telah mengerjakan haji, dia bertawaf di Baitullah sebelum dia pergi ke mauqif, yang di tempat wukuf itu, ini Arafah itulah. Adakah kata-kata Rasulullah SAW lebih patut engkau pegang? Adakah dengan pendapat ataupun kata-kata Rasulullah itu lebih patut engkau pegang, engkau ambil, atau kata-kata Ibnu Abbas, kalau engkau betul-betul, kalau engkau seorang yang benar, ataupun dengan kita takdir, kalau engkau betul-betul mahu mengikut sunnah, maka dengan kata-kata Rasulullah patut engkau pegang, ataupun dengan kata-kata Ibnu Abbas. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Wabarah, katanya ada seorang lelaki bertanya Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bolehkah saya bertawaf di Baitullah dalam keadaan saya telah ihram, saya telah pakai ihram untuk mengerjakan haji? Ibnu Umar berkata, apa salahnya? Apakah yang menegak engkau, yakni untuk bertawaf itu? Qala, orang itu berkata, inni ra'aitu ibna fulan, saya tengok ibnu fulan tak suka buat begitu. Wa anta ahabbu ilaina minhu, tetapi engkau lebih kami suka daripada dia. Engkau lebih kami suka, lebih kenal daripada dia. Ra'ainahu qad fatanathu dunya, kami nampak dia ni telah terpesona dengan dunia. Kami nampak dia telah dipesonakan oleh dunia. Faqala wa ayyuna aw ayyukum, Ibnu Umar pun berkata, siapalah di antara kita atau siapa di antara kamu yang tidak dipesonakan oleh dunia? Thumma qala, kemudian dia berkata, kami melihat Rasulullah SAW telah memakai ihram mengerjakan haji, dan dia bertawaf di Baitullah dan bersa'i di antara Safa dan Marwah. Maka sunnah Allah dan sunnah Rasulnya lebih patut untuk engkau turut daripada sunnah fulan, atau bagaimana? In kunta sadiqan, kalau engkau seorang yang benar. Al-bab muhrim, orang yang pakai ihram untuk buat umrah, tidak halal dengan tawaf sebelum melakukan sa'i. Dan orang yang memakai ihram untuk mengerjakan haji tidak halal, yang tidak boleh membuka ihramnya dengan tawaf qudum. Demikian juga qarin, yakni orang yang melakukan haji qiran, itu tajuknya. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Amr bin Dinar, katanya saya bertanya Ibnu Umar tentang seorang yang datang untuk mengerjakan umrah. Dia telah bertawaf di Baitullah, tetapi belum lagi bertawaf di antara Safa dan Marwah, yakni dia belum bersa'i di antara Safa dan Marwah. Bolehkah dia mendatangi istrinya? Faqala, Ibnu Umar pun berkata, Rasulullah SAW datang ke Mekah, dia bertawaf di Baitullah 7 kali, dan dia bersembahyang di belakang maqam 2 rakaat, dan dia bertawaf di antara Safa dan Marwah 7 kali. Wa qad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, sesungguhnya bagi kamu pada Rasulullah itu ada contoh tauladan yang baik. Satu lagi itu pun lagu itu juga diriwayatkan daripada Muhammad bin Abdurrahman bahawa ada seorang lelaki dari
penduduk Iraq. Ada seorang penduduk Iraq. Qala lahu, berkata kepadanya, ini kepada Muhammad bin Abdul Rahman, tanya untuk saya Urwah bin Az-Zubair tentang seorang yang ihlal haji, ihlal untuk buat haji. Bila dia telah bertawaf di Baitullah, halalkah? Adakah dia boleh buka ihramnya atau tidak boleh? Kalau dia berkata kepada engkau tidak halal, yakni tidak boleh buka ihram, faqul lahu, katakan kepadanya bahawa ada orang berkata begitu, ada orang berpendapat begitu. Qala, kata Muhammad bin Abdul Rahman, saya pun bertanya Urwah bin Az-Zubair. Urwah berkata, tidak halal, tidak boleh buka ihram orang yang telah ihlal haji kecuali dengan selesai mengerjakan haji. Qultu, saya pun kata, ada orang berkata demikian, ada orang berpendapat begitu. Qala bi'sa ma qal, buruk sekali pendapatnya itu, tak bagus sekali pendapatnya itu. Qala fatasaddani ar-rajul, orang itu pun mari kepadaku pula. Fasa'alani, dia bertanya aku. Fahaddathuhu, aku pun cerita kepada dia lah. Faqala, faqul lahu, katakan kepadanya, fa inna rajulan kana yukhbiru, ada seorang lelaki menceritakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melakukan begitu. Kenapa Asma dan Zubair, wa ma sya'nu Asma wa Zubair fa'ala dhalik, melakukan begitu? Qala faji'tuhu, saya pun pergi kepada dia, saya pun ceritakan kepadanya perkara tadi, kata-kata orang itu. Faqala man hadha, faji'tu fadzakartu lahu, saya pun berkata kepadanya, siapa orang ini? Faqultu la adri, saya pun tak tahu. Qala fama balu, kenapa dia tu tidak mari sendiri jumpa dengan saya, tanya saya rasa dia ni orang Iraq ni. Qultu la adri, saya kata Muhammad tadi, Muhammad bin Abdul Rahman, saya tak tahu. Qala, kata ni Ibnu Umar ni, fa innahu qad kadzaba, dia sesungguhnya telah berdusta. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah buat haji. Aisyah menceritakan kepadaku radhiyallahu anha bahawa yang mula-mula sekali, ini bukan Ibnu Umar ni tadi, Urwah bin Az-Zubair tadi, Urwah bin Az-Zubair, bahawa perkara yang mula-mula sekali dilakukan oleh Rasulullah bila sampai di Mekah, iaitu dia mengambil air sembahyang, kemudian dia bertawaf di Baitullah, kemudian Abu Bakar pula mengerjakan haji. Mula-mula sekali yang dilakukannya iaitu dia memulakan tawaf di Baitullah, kemudian tidak ada perkara lain yang dilakukan. Kemudian Umar seperti itu juga. Kemudian Uthman mengerjakan haji, saya melihat perkara yang mula-mula dilakukannya ialah tawaf di Baitullah. Thumma lam yakun ghairuhu, kemudian tidak ada perkara lain berlaku. Kemudian Muawiyah dan Abdullah bin Umar. Kemudian saya buat haji bersama dengan Zubair, ayah saya, Zubair bin Awam. Perkara mula-mula dilakukan olehnya ialah tawaf di Baitullah. Kemudian tidak ada perkara lain berlaku. Kemudian saya melihat Muhajirin dan Ansar melakukan begitu. Kemudian tidak ada perkara lain berlaku. Kemudian orang yang terakhir saya lihat melakukan demikian ialah Ibnu Umar. Dia tidak membatalkannya dengan umrah. Ini Ibnu Umar ada di kalangan mereka, kenapa mereka tak tanya dia? Tidak ada siapa pun yang telah berlalu, melainkan mereka tidak memulakan dengan sesuatu bila mereka memijak kaki mereka selain daripada tawaf. Jadi mereka tidak memulakan dengan sesuatu bila memijak kaki di Mekah tu selain dari tawaf di Baitullah. Kemudian mereka tidak membuka ihram. Wa qad ra'aitu ummi, saya telah melihat ibuku, yakni Asma, dan makcikku, mak saudaraku, yakni Aisyah, ketika mereka sampai yakni ke Mekah ni, mereka tidak memulakan dengan sesuatu
selain dari bertawaf di Baitillah. Kemudian mereka tidak membuka ihram. Waqad akhbaratni ummi, ibu saya menceritakan kepada saya bahawa dia sendiri datang bersama dengan adik-beradik perempuannya, yakni Aisyah, Zubair dan si fulan untuk mengerjakan umrah sahaja. Bila mereka telah menyapu rukun, yakni bucu Kaabah itu, halu, mereka pun membuka ihram. Waqad kadzaba fi ma dzakara min dzalik, orang itu telah berdusta pada apa yang telah disebutkannya itu. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Safiyah binti Syaibah daripada Asma binti Abi Bakr radhiyallahu anhuma. Katanya kami keluar dalam keadaan memakai ihram, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang ada binatang hadiyu bersamanya, maka hendaklah dia tetap di atas ihramnya, dan sesiapa yang tidak ada bersamanya hadiyu, maka hendaklah dia membuka ihramnya. Maka saya tidak mempunyai hadiyu, saya pun membuka ihram. Ada bersama saya Zubair, ada binatang hadiyu bersamanya, dia tidak halal, yakni tidak membuka ihramnya. Qalat, kata Asma, saya pun memakai pakaian saya, yakni pakaian biasalah, pakaian orang yang tidak ihram. Kemudian saya keluar, saya pun duduk menghadap Zubair. Dia pun berkata, bangun, meninggalkan aku, kata dia, pergi daripada aku. Fakultu, saya pun berkata, adakah engkau takut aku akan menerkam engkau, aku akan melompat kepada engkau? Diriwayatkan daripada Asma binti Abi Bakr radhiyallahu anhu, katanya kami sampai bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ataupun kami datang dalam keadaan ihlal haji. Kemudian dia menyebutkan sebuah hadis Ibnu Jurayj tadi juga. Cumanya dia berkata, Zubair, istarkhi anni. Tadi dia kata qumi anni, dia kata istarkhi anni, pergi jauh dariku. Sama lah lebih kurang tadi. Fakultu, saya pun berkata, adakah engkau takut aku akan melompat ke atas engkau? Ataupun kepada engkau. Diriwayatkan daripada Abdullah Maula Asma binti Abi Bakr, dia menceritakan kepada perawi Abil Aswad ini bahawa dia mendengar Asma kullama marrat bil hajun, bila setiap kali dia lalu dekat hajun, dia berkata sallallahu ala rasulihi wasallam, dia berselawat di situ. Sesungguhnya kami telah singgah bersama dia di sini. Kami pada hari itu khifaful haqaib, tidak ada banyak sangat barang. Jadi beg kami itu ringan, beg kami ringan. Qalilun zahruna, sedikit bekal kami. Qalilun zahruna, yani sedikit binatang kenderaan kami, unta kami. Qalilatun azwaduna, bekal kami pun sedikit. Fa'tamartu ana wa ukhti, saya dengan saudara saya, yakni saudara perempuan saya Aisyah, Zubair dan fulan telah mengerjakan umrah. Bila kami telah menyapu bait, ahlalna, kami telah halal. Thumma ahlalna minal ashi bil hajj, kemudian kami pun ihlal pada petang besok dengan haji. Qala Harun fi riwayati Maula Asma, dia tidak menyebutkan Abdullah. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Muslim Al-Qurri, katanya saya bertanya Ibnu Abbas tentang mut'ah haji, dia membenarkannya. Ibnu Zubair melarang darinya. Faqala, dia pun berkata, ini ibu Ibnu Zubair ada nih, dia menceritakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membenarkan yakni mut'ah haji itu. Fadkhulu 'alaiha, pergi masuklah berjumpa dengan dia, tanya dia. Qala, kata perawi ini, kami pun masuk menemuinya. Rupa-rupanya dia seorang perempuan yang gemuk, amya, sudah buta, tak nampak dah penglihatan dia. Faqalat, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah membenarkannya, yakni mut'ah haji itu. Ini dalam ini pula sama dengan tadi juga ada beza sikit. Dalam hadisnya al-mut'ah, dia tidak sebut mut'ah haji, al-mut'ah saja. Tu beza dia. Adapun Ibnu Ja'far faqala, dia berkata, Syu'bah berkata, Muslim berkata, saya tidak tahu mut'ah haji ke atau mut'ah nisa yang disebutkan. Yani dia keliru di situ, syak di situ. Diriwayatkan daripada Muslim Al-Qurri,
Dia mendengar Ibn Abbas berkata, Nabi SAW telah ihlal umrah dan sahabat-sahabatnya telah ihlal haji. Nabi SAW tidak halal, tidak membuka ihramnya. Dan begitu juga orang yang telah membawa hadiah dari kalangan sahabatnya pun tak buka juga ihramnya. Dan yang baki lagi, orang-orang lain lagi, mereka itu buka ihram. Talhah bin Ubaidillah termasuk di antara orang yang membawa hadiah. Kerana itu dia tidak membuka ihramnya, yang dia tidak halal. Dengan sanad yang satu lagi ni, dia kata di antara orang yang wakana mimman dia kata di antara orang yang tidak ada bersamanya hadiah ialah Talha bin Ubaidillah dan seorang lagi lelaki yang lain. Mereka berdua membuka ihramnya bahawa jawazil umrah fi ashhuril hajj. Itu panjang itu. Baiklah, itulah terjemahannya. Ini bab tahallul, yang membuka ihram dengan sebab tertahan, yang tidak boleh sampai ke Mekah, tak sampai ke sana. Boleh ke tidak buka ihram? Jawabnya boleh. Ihsar itu khilaf, kita sudah bincang dah sebelum pada ni. Ihsar itu dengan musuh sahaja ke ataupun dengan sebab-sebab lain, ada khilaf di sana. Dan harus qiran. Ni bab harus qiran, yang ni harus mengerjakan haji qiran. Boleh juga. Qiran ni pun kita sudah bincang dah, tak perlu diulangi lagi. Dan orang yang melakukan haji qiran, dia hanya melakukan tawaf sekali sahaja, 7 keliling lah, sekali tu je. Dan sa'i sekali sahaja, yang dia 7 kali pergi mari tu, sekali tu saja. Lepas pada tu tidak dah. Ini pun ada khilaf. Dan ini tajuk ini dibuat adalah sesuai dengan mazhab Syafi'i, dan hadis-hadis yang disebutkan di bawah tajuk ni pun sesuai dengan mazhab Syafi'i, menunjukkan orang yang melakukan haji qiran itu hanya melakukan tawaf sekali sahaja. Begitu juga sa'i sekali sahaja. Sekali itu maksudnya 7 keliling lah. Adapun Imam Abu Hanifah dan orang yang sependapat dengannya, mereka mengatakan 2 kali kena tawaf orang yang melakukan haji qiran ini, dan 2 kali kena sa'i orang yang melakukan haji qiran. Itu pendapat mereka. Baiklah, Ibnu Umar ni cerita dia keluar pada tahun berlaku fitnah. Fitnah dia panggil. Fitnah iaitu Ibnu Zubair. Cerita ni cerita lama. Ana pun tidak maksud nak panjang ni. Secara ringkas yang sebut. Fitnah apa? Fitnah Ibnu Zubair. Ada beberapa fitnah yang berlaku, fitnah besar. Iaitu fitnah tu makna kekacauan lah. Berlaku di kalangan umat. Dan dua kekacauan ni berlaku daripada orang yang penting kedudukannya pada pandangan masyarakat Islam pada masa itu dan masa kemudian pun sampai sekarang. Dengan sebab itu sejarah banyaklah dalam sejarah ni perbincangan tentangnya. Yang pertama, orang panggil fitnah di zaman Yazid, iaitu pemberontakan yang dikepalai oleh Sayyidina Husain. Itu peristiwa Karbala ke apa berlaku di situlah. Yang kedua iaitu fitnah Ibnu Zubair. Ibnu Zubair iaitu Abdullah Ibnu Zubair. Kedua-dua ni adalah orang besar. Adapun fitnah-fitnah yang lain yang berlaku sebelum itu dan selepas itu adalah yang dicetuskan oleh orang-orang yang rosak akidahnya, seperti fitnah Khawarij. Banyak kali berlaku. Itu tidak menarik perhatian sangat, tidak menarik perhatian orang sangat, dan tidak ada simpati. Begitu juga main emosi ke apa, tak ada lah orang lain tu. Tapi dia tetap ada kesan dia yang tersendirilah dalam sejarah Islam. Tetap ada semua tu fitnah-fitnah tu. Ni yang dimaksudkan fitnah ni, fitnah Ibnu Zubair. Iaitu Ibnu Zubair
Dia mendakwa dia khalifah yang hak, khalifah yang hak, dan kawasan Hijaz itu dikuasai oleh dia. Dan dia setelah pun menguasai sebahagian besar daripada kawasan Iraq. Tetapi kemudiannya, ini peristiwa ni akhir di zaman Abdul Malik bin Marwan di bawah pimpinan Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Mus'ab, iaitu adik-beradik kepada Ibnu Zubair itu, yang merupakan gubernur dia dan panglima dia, di sebelah Iraq tu terbunuh mati dalam berlawan dengan puak-puak satu golongan lagi. Satu golongan lagi ni dipimpin oleh puak-puak Bani Umayyah, dipimpin oleh puak-puak Bani Umayyah. Ibnu Zubair ini semenjak zaman Yazid lagi, dia sudah ada dah tanda-tanda untuk memberontak itu, tapi tidak nyata sangatlah. Hanya baru nyata dengan secara terbuka benar, iaitu di zaman Marwan. Tetapi ketika itu pun tidak kuatlah juga. Tapi tidak berlaku pembunuhan ke apa lagi. Di zaman Abdul Malik bin Marwan, barulah berlaku peristiwa ni. Fitnah ni berlaku di zaman Abdul Malik bin Marwan. Pada umumnya umat Islam ni, kebanyakannya, ini secara ringkas saja nak sebut, pada umumnya kebanyakan umat Islam, sahabat-sahabat masih ada lagi, saki-baki ada lagi pada masa tu, mereka ini daripada awal lagi menyokong puak-puak Bani Umayyah. Sebab itulah kalau kita tengok dalam sejarah pun, tidak ada bersama dengan Ibnu Zubair ni sahabat-sahabat, tak ada sahabat-sahabat, terutama sahabat-sahabat besar masih ada lagi di zaman awal dia mendakwa sebagai khalifah tu, tak ada. Adanya kalangan tabi'in ada. Tetapi hak besar-besar ni, sahabat-sahabat besar-besar ni kebanyakannya berpihak kepada penguasa Bani Umayyah. Dan Bani Umayyah lah yang menguasai lebih banyak wilayah Islam itu. Sampai ke Mesir, sampai ke sampai ke habislah utara Afrika tu. Begitu juga sampai ke Azerbaijan, sampai ke mana-mana ni di bawah kuasa mereka. Begitu juga Iraq, sampai ke Iraq, semua di bawah kuasa mereka. Kecuali kawasan ni lah, Hijaz itu. Hijaz itu dikuasai oleh Ibnu Zubair, dan Ibnu Zubair tak boleh keluar daripada situ. Sukar untuk mengatasi masalah dia tu, sebab dia tidak keluar, dia tidak mahu keluar. Dia berlindung di tanah haram. Orang nak bertindak pun susah. Sebab apa? Tidak boleh membunuh dalam tanah haram itu, tak boleh berlaku kekacauan dalam tanah haram itu. Tapi akhirnya berlaku juga. Inilah ceritanya taman fitnah Ibnu Zubair. Panjanglah ceritanya. Tu cerita sejarah lah, tidak nak baca tu, tidak nak cerita tu. Ibnu Umarnya di zaman fitnah tu, pada masa fitnah tu, dia keluar nak pergi buat umrah. Dia kata, kalau saya terhalang untuk sampai ke Baitullah, kami akan lakukan seperti mana telah kami lakukan bersama Rasulullah dulu. Kita akan buat begitu. Yang ni kalau tak boleh, kalau huru-hara sangat tak boleh sampai ke sana, kami akan buka ihram tengah jalan, seperti mana berlaku di masa tahun yang ke-6 tu. Tahun yang ke-6 Nabi SAW nak pergi buat umrah ke Mekah, sampai di Hudaibiyah ditahan di situ, tak boleh pergi. Maka dia buka ihram situ. Inilah kata Ibnu Umar, kalau kami tertahan tak boleh pergi, kami akan buat seperti yang Rasulullah buat dah. Dia pun keluar dan ihlal umrah. Ihlal umrah. Lepas tu dia berjalan sehingga sampai di Zahara al-Baidah, di Baidah. Dia pun berpaling kepada sahabat-sahabat. Dia kata, kedudukan kedua-duanya, haji ataupun umrah ni sama saja. Aku menjadikan kamu sebagai saksi bahawa aku telah menentukan haji bersama dengan umrah. Aku nak buat haji dengan umrah sekali, ya. Nak buat haji qiran. Aku nak buat haji qiran ni. Dia kata lagu tu, tiba-tiba bila sampai situ, asalnya nak buat umrah saja. Mula-mula dia kata, kalau nak buat umrah, sumpah Nabi SAW pada tahun yang kena itulah, bila terhalang ihsar, bila berlaku ihsar, yang dia terhalang untuk pergi ke Mekah, dia buka ihram dia. Cuma dia qada pada tahun berikutnya buat umrah tu,
Pada tahun yang ke-7 orang panggil umratul qada. Umrah qada lah, qada tahun yang ke-6 hak tak jadi. Dia kata dia nak buat lagu tu lah. Kalau sekiranya berlaku apa-apa huru-hara tak membenarkan dia pergi, dia akan buat lagu. Tapi tak ada sampai ke sana, sampai di Baidak tu dia sudah ubah fikiran dia. Dia kata kedudukan kedua-duanya sama saja, serupa saja. Sama serupa saja. Jadi aku nak buat haji dengan umrah sekali ya. Nak buat haji qiran. Kedudukan kedua-duanya sama saja. Yang ni kalau dia buat haji niat pakai ihram dengan maksud nak buat haji, kalau terhalang pun boleh juga buka ihram tu. Walaupun tidak pernah berlaku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam buat haji sekali ya, seperti mana kita sudah maklum dah. Pada tahun yang ke-10 tu. Pada tahun tu Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan terhalang dengan apa-apa, boleh pergi tu. Apa maksud Ibnu Umar kata kalau saya terhalang, saya akan buat seperti yang mana kami lakukan bersama Rasulullah dulu. Hak lakukan bersama Rasulullah dulu, hak buat umrah tu. Pada tahun yang ke-6 tu. Pada tahun yang ke-10 Nabi SAW buat haji. Situ tak ada ihsar ke apa-apa, tidak terhalang, dan Nabi SAW sampai ke Mekah selesai buat haji ke apa. Hak ni maksud dia nya. Hak pada tahun yang ke-6 tu. Yang ni kami akan buat serupa pada tahun yang ke-6 tu. Padahal pada tahun yang ke-6 itu hanya buat umrah, bukan buat haji. Sebab itulah dia kata kedudukan kedua-duanya sama saja, serupa aja. Walaupun hak berlaku ihsar kepada Rasulullah tu dalam masalah dia buat umrah, tapi kalau buat haji pun kalau ihsar lagu tu juga serupa juga. Ini makna Ibnu Umar memakai qiyas. Dia menggunakan qiyas dalam masalah ini. Tidak pernah berlaku Nabi sallallahu alaihi wasallam nak buat haji, maka berlaku ihsar, terhalang. Lepas tu Nabi sallallahu alaihi wasallam buka ihram ke, aku mana tak ada contoh itu. Dia tak ada contoh. Hak berlakunya dia buat umrah, lepas tu terhalang. Walau bagaimanapun Ibnu Umar qiyas. Haji dengan umrah. Sebagaimana umrah, kalau seseorang itu terhalang untuk pergi buat umrah, dia boleh buka ihram. Haji pun lagu tu juga. Ini menunjukkan qiyas itu dipakai semenjak zaman sahabat lagi. Bukan qiyas itu tidak boleh dipakai. Bukan qiyas itu mengikut fikiran semata-mata. Seperti mana setengah ulama mengatakan tak boleh guna qiyas. Tidak lagu tu. Boleh guna qiyas. Dalam masalah ni dia guna qiyas. Dia kata kedudukan kedua-duanya sama saja. Yakni kalau saya nak pergi buat haji ni, kalau sekiranya saya terhalang, maka saya akan lakukan seperti Rasulullah buat dulu, umrah dulu. Pada tahun yang ke-6 tu, bila terhalang dia buat lagu mana? Dia buka ihram. Boleh buat lagu tu. Inilah maksudnya. Dia pun kata ushidukum, aku menjadikan kamu sebagai saksi. Kena kata lagu ni kau bila nak pakai ihram tu. Tak payah kata. Ni dia kata ni, aku menjadikan kamu sebagai saksi supaya orang tahu dia nak buat, untuk mengajar orang. Sedangkan bila kita nak ihram, pakai ihram haji atau umrah apa, tak perlu kata, niat saja sudah memadai dah. Dia kata ni nak beritahu kepada orang ramai tu, anak-anak buah dia, hak dia nak buat ni lagu mana. Dia pun keluarlah sehingga sampai di Baitullah, tawaf 7 kali dan bersa'i di antara Safa dan Marwah 7 kali. Dia tidak melebihkan daripada itu. Yang ni hak 7 kali tu sekali, kira sekali. Safa dan Marwah 7 kali pergi mari itu pun dikira sekali. Hak tu saja. Padahal dia melakukan haji qiran. Ini menunjukkan bahawa orang yang melakukan haji qiran itu hanya tawaf sekali sahaja dan sa'i sekali sahaja. Maksud sekali itu 7 keliling itulah. Dan sa'i antara Safa dan Marwah tu 7 kali pergi mari itulah. Itu dikira sekali. Dia tidak melebihkan daripada itu. Inilah yang dipegang oleh Syafi'i dan orang-orang yang sependapat dengannya, bahawa orang yang mengerjakan haji qiran itu hanya tawaf sekali dan sa'i pun sekali sahaja. Dia pegang dengan hadis Ibnu Umar ini. Wara'a dan Ibnu Umar berpendapat itu sudah memadai kepadanya. Pak, cukup dah tu. Wa ahda, dan dia telah mengorbankan binatang kurban. Sebab apa? Dia buat haji qiran. Orang yang buat haji qiran, dia kena kurbankan binatang. Dia kena kurbankan binatang. Seperti juga orang yang melakukan haji tamattu', dia kena kurbankan binatang.
Lepas tu cerita yang kedua pula, anak kepada Abdullah bin Umar ni, anak dia nama Abdullah bin Abdullah, nama lagu tu. Dan Salim bin Abdullah, seorang lagi anak dia. Hak alimnya mana? Salim tu hak alim besar. Salim bin Abdullah. Abdullah bin Abdullah tu tidaklah alim setara tu. Salim tu hak alim besarnya. Di kalangan anak Abdullah yang mewarisi dia ialah Salim bin Abdullah. Seorang lagi anak murid dia yang mewarisi ilmu dia, Nafi' tu maula dia, hamba dia, tapi lepas tu dia bebaskan. Tapi di antara dua ni, Salim dengan Abdullah, mana lebih hebat? Kebanyakan ulama mengatakan Nafi' tu lebih hebat lagi, lebih hebat daripada anak dia sendiri. Tapi anak buah dia lah, Nafi'. Ini Abdullah bin Abdullah. Dua orang anak ni katalah kepada ayah dia, dia mungkin nak pergi buat umrah ataupun nak buat haji seperti yang disebut tadi. Dia kata, apa-apanya ayah nak pergi laninya, orang duduk sibuk nak perang ni, apa salahnya kalau tidak pergi tahun ni? Anak dengan ayah lah, mana apa salahnya kalau tidak pergi tahun ni? Kalau pergi tahun depan pun boleh, dah orang duduk sibuk ni, apa nak pergi ya? Kami bukan apa bimbang, takut-takut terhalang. Peperangan ini akan menghalang engkau daripada sampai ke Baitullah, jadi sia-sia saja. Dia apa kata? Ibnu Umar kata, Abdullah bin Umar kata, kalau saya terhalang untuk sampai ke Baitullah, saya akan lakukan seperti yang telah Rasulullah SAW lakukan. Saya ketika itu bersama dia. Orang kafir Quraisy halal dia untuk pergi ke Baitullah. Dia cerita itulah. Aku menjadikan kamu sebagai saksi bahawa aku telah menentukan umrah. Dia pun pergi sehingga sampai kepada Dzul Hulaifah, falabba bil umrah. Dia pun ucap talbiyah, labbaika bi umratin. Itu makna labba bil umrah, itu makna dia kata labbaika bi umratin. Kemudian dia berkata, kalau saya tidak terhalang, saya akan menyempurnakan umrah saya. Tapi kalau saya terhalang untuk pergi ke Baitullah, saya akan lakukan. Itulah dia membaca, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Kan ada contoh daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam tu. Bila begitu apa yang kita duduk sibuknya? Tengok keadaan dululah. Kalau aman, teruskan. Kalau tidak aman, kita buat seperti yang Rasulullah lakukan. Apa salahnya? Dia pun pergi. Bila sampai ke Zahril Baida, dia pun kata, kedudukan kedua-duanya, yang ni haji dengan umrah tu sama juga. Lepas tu dia pun kata dia nak buat haji dengan umrah pula. Kerana dia mula-mula dia nak buat umrah saja. Lepas tu dalam perjalanan tu tukar pula. Boleh lagu tu, boleh, tak apa. Lepas tu dia pun beli di Qudayd seekor binatang kurban. Lepas tu dia pun tawaf untuk kedua-duanya. Yang ni bila kata haji qiran, yakni dia apa ni, buat umrah dengan haji lah, tapi dia tawaf untuk kedua-duanya, satu tawaf saja di Baitullah. Dan di antara Safa dan Marwah pun satu juga. Kemudian dia tidak halal daripada kedua-duanya, sehingga dia selesai mengerjakan haji dan selesai semua pada hari nahar itu. Pada hari yang ke-10 Zulhijjah tu baru selesai semuanya. Itulah ceritanya. Lepas tu asal lagi ni pun lagu tu jugalah, tak ada bezanya. Di dalam riwayat satu lagi dia kata dia tidak buat lebih daripada tu. Ini tawaf sekali, sa'i sekali. Dia tidak sembelih lagi binatang dia, dan tidak bercukur lagi, tidak gunting lagi, tidak halal lagi daripada sesuatu yang haram kepadanya, hinggalah pada hari nahar baru selesai semua. Itu. Dia kata bila dia telah pada hari nahar itu, dia kurban binatang dia cukur, dan dia berpendapat dia telah menyempurnakan tawaf haji dan umrah dia dengan tawaf hak dulu. Dia kata begitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lakukan. Hak satu lagi ni pun lagu tu juga lebih kurangnya, babun fil ifrad wal qiran. Ini bab haji ifrad dan haji. Dia kata begitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lakukan. Hak satu lagi ni pun lagu tu juga lebih kurangnya, babun fil ifrad wal qiran. Ini bab haji ifrad dan haji qiran.
Haji ifrad dan haji qiran. Haji ifrad sudah kita maklum dah. Ini sebenarnya sudah lalu belakang dah, cuma Imam Muslim buat bab yang berasingan pula, bab suku pula. Ifrad dan qiran. Riwayat daripada Ibn Umar, dia kata kami telah ihlal bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haji mufradan ataupun mufradan, yakni haji sahaja, ihlal haji sahaja. Tidak kata sekali dengan umrah. Ini mengikut Ibn Umar. Anas pula kata labbaika bi umratan wa hajjan. Nabi ihlal lagu tu, Nabi talbiyah lagu tu, haji dan umrah. Artinya mengikut Anas, Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan haji qiran, sebab tu dia ihlal lagu tu. Tapi mengikut Ibnu Umar, Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan haji ifrad. Melakukan haji ifrad mengikut Ibnu Umar. Ini riwayat daripada Anas lagu tu juga. Pasal tu Ibnu Umar, saya pun bertanya Ibnu Umar, faqala ahlalna bil hajj. Faraja'tu ila Anas. Anas pun kata, macam kita ni budak-budak saja dulu. Tak yakin hak kita rakyat. Pada ketika tu besar dah 20 dah umurnya. Pada ketika bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam tu pergi buat kerja haji. Tak saya nak pakai hak kita macam kita ni budak-budak. Ya. Rakyat dah kan? Nabi sallallahu alaihi wasallam ihlal haji dan umrah kedua-duanya sekali. Bila begitu dia buat haji qiran lah. Maknanya seseolahnya dia nak kata begitulah. Anas tu nak kata begitulah kepada orang ramainya. Apa ya duduk tanya ke gimari rakyat dah kan? Mana Nabi sallallahu alaihi wasallam ihlal lagu mana? Labbaika umratan wa hajjan. Pada kedua-dua sekali. Ibnu Umar dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam buat haji ifrad. Ikut dia lah. Maknanya gitulah. Kalau dia pun orang besar dah juga, kita pun orang besar dah juga, faham dah hak Nabi sallallahu alaihi wasallam buat dulu lagu mana, dengar molek kata. Inilah benda ni. Khilaf lah. Khilaf di antara Nabi sallallahu alaihi wasallam ni buat haji ifrad ke ataupun haji qiran ni berlaku di zaman sahabat lagi. Zaman sahabat lagi. Ini istihbab tawaf qudum. Elok tawaf qudum itu bagi orang yang mengerjakan haji dan sa'i selepasnya. Elok. Riwayat daripada Wabarah, kata dia, saya duduk dekat Ibnu Umar. Tiba-tiba mari satu orang, dia kata, bolehkah saya ni nak bertawaf di Baitillah sebelum saya pergi ke mauqif? Ibnu Umar kata boleh. Sebab Ibnu Umar ni kita kena ingat, apa ya selalu kita jumpa dalam hadis ni orang rujuk ke dia. Sebab dia ni kemudiannya terkenal sebagai Syekhus Sahabah, maha guru di kalangan sahabat. Kemudiannya orang rujuk ke dia. Dia ni. Boleh dia kata boleh. Orang tu pun kata, Ibnu Abbas kata, kamu jangan tawaf di Baitillah sehingga kamu pergi ke mauqif. Ibnu Umar kata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buat kerja haji, dia tawaf Baitillah sebelum dia pergi ke mauqif. Pas kamu hak mana lebih patut pegangnya? Hak Rasulullah ke hak Ibnu Abbas? Kalau kau ni benar-benar nak mengikut sunnah, dah hak Nabi sallallahu alaihi wasallam buat, dia buat lagu tu. Sebab Ibnu Abbas kata tak boleh, orang lain semua kata boleh berlaku. Ini di antara pendapat Ibnu Abbas yang ganjil, yang pelik, yang ulama tak pakai pendapat dia. Memanglah tawaf qudum itu disyariatkan, ada sabit adanya bagi orang yang nak buat haji sebelum wukuf di Arafah. Bila siapa itu pergi tawaf qudum lalu. Inilah pendapat Ibnu Umar, dan pendapat ulama kata Imam Nawawi kafah semua sekali kecuali Ibnu Abbas. Semua mereka mengatakan sunnah. Ini buat tawaf qudum ini tidak wajib dan tidak kena dam, tidak kena bayar dam kalau meninggalkannya. Baik, kalau seseorang itu pergi wukuf di Arafah dulu sebelum dia tawaf qudum, terlepas dah lah masa nak tawaf qudum tu, terlepas. Kalau dia tawaf selepas itu dengan niat tawaf qudum, selepas dia wukuf di Arafah,
Dia mari, dia niat tawaf qudum, tak jadi juga tawaf qudum, tak jadi. Supaya orang niat tahiyatul masjid lah, 2 jam dah duduk atas masjid, lepas tu baru niat nak tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid apa? Aku tu tak ada dah, habis dah masa dia. Tahiyatul masjid tu ketika mula-mula mari, itulah. Hal ni pun tahiyat juga. Tawaf qudum itu sama dengan tahiyatul masjid, tapi bagi Kaabah tu dia tawaf. Bila sudah buat benda besar dah, satu rukun yang lain pula tak ada dah lah. Bahkan jadi kan hak dia tawaf kemudian, kalau selepas daripada wukuf, dia pergi, dia niat tawaf qudum, tak jadi tawaf qudum, hak jadinya apa dia? Tawaf ifadah, tawaf rukun tu hak jadi bagi pihak dia. Kalau dia tidak mengerjakan tawaf ifadah lagi, maka jadi tawaf ifadah, hak niat tu jadi hampa begitu saja, jadi dengan sendiri tawaf ifadah. Tapi kalau dia telah tawaf ifadah, hak tawaf yang kedua, hak dia niat tawaf qudum tadi, jadi tawaf sunat saja, tidak jadi juga tawaf qudum, tak jadi tawaf qudum. Tawaf qudum ni hak mula-mula siapa? Lepas tu tawaf qudum ni ada beberapa namanya selain daripada tawaf qudum. Tawaf qadim pun orang panggil, tawaf wurud, tawaf warid, tawaf tahiyat pun orang panggil. Serupa dengan sembahyang tahiyatul masjid lah. Hak ni pula gitu. Ni masalah haji. Kalau orang tu nak pergi buat haji, maka adalah tawaf qudum itu baginya. Tapi bagi orang nak buat umrah, tidak ada tawaf qudum baginya. Tidak ada. Orang nak buat umrah, tak ada tawaf qudum. Bahkan tawaf yang dilakukannya dalam umrah itu jadi rukun kepada umrah. Sehingga kalau dia niat tawaf qudum pun jadi tak jadi juga, jadi sebagai rukun umrah dia. Ini kalau umrah. Tadi masalah haji, baru ada tawaf qudum. Ini bermakna di sini, kalau kita tengok pendapat seorang sahabat, pendapat dia macam ni. Ini pendapat Nabi, jelas kita kena utamakan hak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu sah kaedahnya. Kita tidak boleh mengutamakan sahabat, tak boleh, dalam keadaan kita tahu hak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kalau hak sahabat tu buat ni, kita kena ingat, kita kena dari segi etikad kita kena faham, mestilah ada cara dia tu. Dia tidak akan kata sewenang-wenang. Cuma kita tak usah pakai lah dia, adalah tu bagi dia. Paling tinggi boleh dikatakan ijtihad dia salah berkenaan dengan sahabat. Jangan kita kata bid'ah, tak boleh kata sahabat tidak ahli bid'ah. Walaupun dia tidak buat tu tidak serupa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam buat, kita tak boleh kata dia telah melakukan bid'ah. Kita kena kata itu ijtihad dia, paling tinggi ijtihad dia salah. Itu kedudukannya. Dari segi akidah tak boleh kata bid'ah. Ibnu Abbas dalam masalah ni pun lagu tu juga, paling tinggi ulama mengatakan dia salah. Ramai-ramai lagi sahabat-sahabat lain tak ada kata lagu tu. Bila kita tahu dalam keadaan lagu ni sahabat-sahabat lain hak ramai, kita kena pakai hak ramai, jangan pakai hak seorang. Itu kaedah umum lah, kaedah umum yang dipakai oleh ulama. Kita kena pakai hak ramai-ramai, jangan pakai hak seorang. Ada riwayat-riwayat hak seorang ni sahabat yang pelik-pelik, kita tak boleh pakai, tak usah pakai. Tak usah pakai. Banyaklah misalnya riwayat suruh tunggu kubur, ada sahabat, tapi seorang tunggu kubur tu pun bukan tunggu malam-malam, tak ada siapa lagu tu. Ada sahabat suruh baca telkin, ada, tapi hadis tu hadis dhaif. Setengah ulama kata hadis maudhu', hadis itu. Lepas tu seorang dia Abu Umamah, seorang dia, jangan dipakai kalau lagu tu, jangan dipakai. Lepas tu orang pakai juga, ikut dia lah, setara tu je lah.
Tahu tu. Kalau nak royak dari segi hadis, tak ada. Sebanyak-banyak sahabat tak ada buat. Apa tak buat? Dia seorang aja ada riwayat. Itu pun dipertikaikan riwayatnya. Berkenaan dengan suruh tunggu kubur sana ni, Amr bin Al-As suruh tunggu. Kalau dia mati sebentar, kata dia, duduklah kubur dia tu, biar dia bermesra, kata dia. Sekadar orang sebelah unta, lepas tu orang siap lapar-lapar, sekadar. Lepas tu balik. Sekadar tu ya, tu yang ada pun tak ada kata malam-malam, 3 malam, 40 malam, 7 malam, 3 malam, tak ada. Tu tak ada. Tu sahih. Tu. Tapi seorang dia je buat. Orang lain tak ada. Dengan sebab itu tak boleh pakai. Ni pun lagu tu. Seorang Ibnu Abbas, walaupun dia orang besar mana pun, lagu tu lah. Jangan pakai dia seorang. Lebih selamat kita pakai orang ramai-ramai. Ini sahabat, antara pendapat sahabat dengan hadis Nabi SAW. Apalagi kalau pendapat orang lain, pendapat orang lain, walaupun imam mujtahid sekalipun, kalau didapati kepada orang yang ngaji lah, terutamanya orang yang mengaji, baca kitab, memang pendapat dia ni tidak sesuai, bercanggah dengan hadis. Hadisnya banyak, dia jelas-jelas hak sahih-sahih, tidak serupa dengan pendapat dia. Kalau kita tak pakai hak dia pun tak apa. Tak apa. Kita pakai hak adil. Kita pakai hak adil. Walaupun dalam masyarakat kita ni orang amalkan dengan satu cara. Misalnya mazhab Syafi'i ke mazhab Hanafi ke. Kalau kita tak pakai hak dia tu, dalam keadaan kita tahu dah pendapat dia tu, ramai ulama mengatakan bercanggah dengan hadis ni. Ramai ulama mengatakan bercanggah dengan hadis ni. Hadis hak dia pegang tu tidak kuat ataupun lemah, ataupun tak begitu banyak, tahap kesahihan dia tu tidak begitu tinggi. Hak lain ni lebih kuat lagi. Kita kena utamakan hak orang lain, jangan utamakan hak dia. Ni bagi orang ngaji. Bagi orang ngaji dia faham. Bagi orang tidak ngaji, dia tidak tahu hak mana kuat, hak mana tidak kuat. Tak tahu. Tak boleh tahu. Orang royak ni kuat. Dia tak tahu pun kuat pun. Sehingga orang ramai ni hak tidak mengaji secara formal lah, secara formal kita kata, hak tidak mengaji secara formal. Kalau kita royak ke dia, hujah mazhab ni, hujah mazhab Hanafi lah misalnya, kalau anda royak dalam satu-satu masalah, berasa sedap hak dia dah, berasa sedap hak dia, tahu lah hak lain. Lepas tu kalau kita royak hujah Syafi'i pula, berasa sedap hak ni pula. Kalau royak hak Malik pula, berasa sedap hak Malik pula. Tak tahu nak ambil hak mana. Sebab apa? Dia tidak erti kaedah. Kaedah macam mana kita nak kata hak ni lebih kemah daripada hak ni. Apa kaedah dia? Biasanya tak sampai ke situ lah. Cumanya kita royak sekadar hak ni pegangan dia begini, hak ni pegangan dia begini, masing-masing ada dalil. Kecuali kalau tempat-tempat yang mana lebih ramai berpendapat lagu ni, dia ceritalah lagu tu. Gitu. Tapi bagi orang yang mengaji, mana siapa satu mereka, dia boleh kata hak ni lebih kuat, hak ni lebih sedap, lebih jelera ataupun lebih sejuk hati kita untuk kita pakai. Hak ni tidak. Tapi kita tidak menyalahkan juga. Tidak menyalah, tak boleh kata dia menyeleweng. Tak ada menyeleweng itu. Dalam istilah khilaf mazhab ni, dia di antara apa dia? Di antara sawab dan khata'. Orang ni betul, orang ni salah. Sekadar tu. Orang ni betul, orang ni salah. Bukan orang ni berada di atas petunjuk, orang ni sesat. Tidak. Hak tu akidah. Kalau beza apa, kalau hak ni tak betul, dia kata hak ni tak betul, khata'. Dia tidak kata dalal, sesat, tidak. Hak ni salah, dia tidak kata dalal, dia kata salah. Hak ni betul, dia tidak kata dia atas petunjuk. Dia atas petunjuk. Tidak. Cuma dia kata betul, hak ni salah, ijtihad dia salah. Kita kira ijtihad dia salah lah tu. Dia kata setara tu. Sebab tu kita tak sepakat. Nak kata dia ni sesat, tak, sama sekali tidak.
Tak ada masalah sesat, dia tak timbul. Bahkan kalau salah pun boleh pahala juga. Salah pun boleh pahala juga. Ibnu Abbas ni kalau katakanlah dia salah pun boleh pahala juga dia. Sebab apa? Dia mujtahid. Dia nak berpendapat lagu tu susah, berat juga tu. Seseorang yang dia mengeluarkan pendapat ni berat juga tanggungan dia. Terutama dalam masyarakat yang jahil, masyarakat yang tidak erti menimbang, tidak erti menilai. Macam-macam lah dikatakan pahaman sesak lah, boleh jadi juga. Sebab padahal dia tak faham. Boleh jadi dikatakan ikut hawa nafsu lah, boleh jadi. Boleh jadi dia kata macam-macam lah dia kata. Itu kalau mengeluarkan pendapat. Tapi dalam masyarakat yang cerdik, yang bijaksana, yang erti menilai, tak timbul masalah tu. Macam Ibnu Abbas, dia tetap boleh pahala. Sebab apa? Tak serupa dengan orang ni, mesti ada orang bobel-bobel alik belakang, tak sedap juga dengar kalau tak kira. Tetapi dia tetap berpendapat begitu. Sebab apa? Dia ada pegangan dia tetap berpendapat begitu. Ikutlah nak kata lagu mana. Susah juga tu. Nak mengeluarkan satu-satu pendapat pun susah juga. Macam kita sekarang ni, susah nak buat kajian satu-satu masalah. Kena balik, bukan main balik. Pena anak mata jugalah kita kata. Pena anak mata. Nak boleh kau dapat satu-satu buat keputusan, buat kesimpulan. Orang ramai dia tahu kata je. Orang ramai dia tak tahu. Sebab tu kalau tersalah pun boleh pahala. Dalam bidang masing-masing. Dalam bidang masing-masing, bukan pekoh saja. Dalam bidang masing-masing. Sebab kita kata ulama rijal, dia kata orang ni tak boleh pakai. Dia tak terima. Di sisi Allah SWT tak tahu lagi orang itu setara mana. Mengikut kajian dia tak boleh. Hak ni pula kata boleh. Hak orang lain pula kata boleh. Dia pegang lagu tu. Kalau katakanlah salah lah tanggapan dia terhadap orang tu, tapi dia sudah buat kajian dah, jujur benar, dia tak boleh nak tuduh orang tak tu kalau dia sudah buat dah. Dia tidak berdosa. Walaupun kalau dalam keadaan biasa ni kita kata orang ni dia gini-gini, tu ngopak tu kira tu. Tak boleh, berdosa besar. Tidak ngopak. Bagi ahli pengkaji, tidak ngopak. Kalau dia kata dia ni dia ni pembohong, dia ni lemah, dia ni begini-begini, dia kata lah. Dia kata dajal misalnya. Dia kata orang ni tak pakar, sepot tahi lembu, dia kata. Tak ada, walaupun nilai setara tahi lembu pun tak ada dia. Parok-parok dia pun. Salah kau tidak kata? Tak salah. Tak salah. Pasal apa? Dia ahli ilmu. Dia dalam kajian dia buat lagu tu. Tak salah. Kita tak boleh kata dia ngopak kat orang kau tak boleh. Tak boleh. Kalau dia salah pun, hak sebenarnya kalau dia salah, dia tidak dosa. Sebab dia telah buat kajian untuk jaga yang lebih besar lagi. Hadis Nabi SAW. Kena jaga perawi tu. Kena jaga perawi. Dia nak jaga benda lebih besar lagi. Kalau tersalah pun dia tidak salah lagi, tidak dosa lagi, boleh pahala lagi. Pasal apa? Susah payah dia tu buat kajian. Susah payah. Apatah lagi kalau dia betul. Supaya juga dalam bidang-bidang lain pun begitulah. Lepas tu orang ni kata, Ibnu Abbas kata tak boleh. Dia pun kata, dalam riwayat asal lagi, dia kata ada seorang Wabarah kata tanya Ibnu Umar. Dia kata, tapi engkau kami lebih suka. Sebab apa? Engkau tak cara politik. Begitulah kira-kiranya. Engkau bukan orang politik. Ibnu Abbas ni telah dunia telah mempesonakannya. Fatanathu, dunia telah meletakkannya dalam ujian, dalam cobaan. Sebab apa? Dia jadi gubernur. Dia jadi gubernur di Basrah. Dia memerintah. Gubernur ni menteri besar. Kalau kita dalam sistem ni, menteri besar. Dalam sistem khilafah tu gubernur. Duduk bawah jaga wilayah-wilayah, negeri-negeri tu. Jaga keseluruhan tu khalifah. Jaga negeri-negeri ni gubernur dia panggil. Kalau kita gubernur ni lagu lain pula. Ni gubernur ni makna serupa dengan menteri besar. Jadi orang tu kata dia telah terfitnah. Ibnu Umar pun kata, ni orang yang cerdik.
Orang yang cerdik. Dia kata siapa di antara kita yang tidak terfitnah oleh dunia ni? Mana jangan kamu anggap saya walaupun tidak terlibat dengan politik tak ada dalam fitnahnya. Dah, fitnah dunia ni luah, banyak. Bukan meretah saja. Lepas kita kena tengok pula orang meretah tu walaupun fitnah banyak pun pahala dia pun besar juga. Kalau kena raya, kalau kita buat keadilan, jaga molek, pada ketika orang lain tak dapat naungan aras, dia dapat. Pemerintah lah. Memanglah fitnah. Tapi jasa dia, sumbangan dia pun besar juga. Jadi kena ingatlah. Orang ni walaupun tak ada fitnah pun, kebaikan dia tak ada besar mana. Siapa di antara kita yang tidak terkena fitnah dunia ni? Yang tidak terpesona dengan dunia? Dia kata. Jadi janganlah kata lagu tu. Jangan kata kamu lebih kami suka. Sebab apa? Sebab dia meretah. Tapi maknanya meretah ni daripada dulu lagi dia anggap sebagai ujian besar, payah, susah. Tak kena kaya, jadi orang benci, tak ada pasal. Ibnu Umar dia tak sih dulu. Padahal dia ni di antara yang layak untuk jadi khalifah selepas Sayyidina Umar. Tapi Sayyidina Umar kata anak dia jangan. Anak dia jangan. Tak sah anak dia. Dan Ibnu Umar sampai sudah pun dia tidak terlibat dalam hak sebanyak-banyak perang ni kan. Perang Jamal kau, perang Siffin kau, dia tak ada. Dia tak masuk. Dia berkecuali semua. Dia kira dengan ilmu dia. Dia kira dengan ilmu dia, dia ahli ilmu. Sehingga akhirnya orang panggil Syekhus Sahabah. Tapi ramai juga orang yang senang dengan dia seperti ni lah. Tapi dia faham orang yang memerintah tu memang susah. Siapa-siapa pun kalau duduk situ susah. Jangan kita duduk pandang orang ni tak molek, orang dia tak molek, jangan. Kita belum duduk lagi, hak molek tu pun tak tentu lagi kalau duduk pun. Kalau duduk situ belum tentu lagi. Gitulah. Lepas tu dia kata ra'ayna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahrama bil hajj wa tafa bil bait wa sa'a baina as-safa wal marwah. Sunnah Allah dan Rasulnya lebih patut engkau ikut ke atau sunnah fulan. Cuma itu masalah pendapat dia tu tak betul. Pendapat dia tu tak tahulah apabila terlibat dengan politik. Tapi kita rasa tidak, masalah ni tidak sabit tu dia ingat molek tu. Tidak kerana dia sibuk dengan politik jadi dia lupa masalah ilmu banyak. Kalau orang lain boleh jadilah. Boleh jadilah apabila terlibat dengan politik banyak, terlibat bukan dengan politik saja lah, duk kerja lain menego kau gapo, tak tahu ke ilmu. Walaupun asalnya orang berilmu, boleh jadi dia lupa banyak. Tetapi orang yang sentiasa duduk main dengan ilmu sama, dia lebih ingat. Masalah Ibnu Abbas ini kita percaya tidak begitu. Cuma ini ya dia faham. Ya dia faham hasil ijtihad dia. Ikut dia lah. Cumanya Ibnu Umar kata siapa dia lebih patut kamu ikut. Kita tidak menyalahkan dia. Supaya juga kita tidak boleh menyalahkan imam itu, imam ini. Kita tak saya ikut dia. Kita tak saya ikut dia sebab hadis ini lebih terang lagi. Tak apa lagu ni. Kita tidak menyalahkan dia. Kita tak kata huduh ke dia. Dah. Kita kata ijtihad dia, dia telah berijtihad. Kalau salah pun boleh pahala. Tapi kita tak saya ikut dia sebab kita ngaji. Kita tengok ni lebih kemah lagi. Lebih banyak lagi hadisnya. Lebih kemah lagi. Lebih jelas lagi. Lebih sesuai lagi. Untuk diamalkan. Kita tak tinggal dia. Kita tak kata apa, tetap boleh. Kalaulah kedudukan kita setara tu amal, tenang. Tak ada jadi bujang aceh, tak ada. Mazhab banyak pun tak ada jadi masalah. Tidak jadi pecah belah. Bahkan jadi kau senang. Terbuka. Kalau engkau benar, kalau engkau memang benar yang ni nak mengikut sunnah, kalau engkau memang benar-benar Islam, ni dalam syarah ni. Kalau engkau memang benar-benar Islam, kamu kena ikut sunnah Nabi, lebih utama daripada hak lain. Kalau kamu nak ikut sunnah Nabi kamu, hak ni hak Nabi. Hak tu pendapat dia. Tak saya ikutlah pendapat dia tu. Hak ni hak ikut hak Nabi. Begitulah juga dalam perkara-perkara lain. Oleh itu kita yang mengaji sunnah ni, kita sendiri itu nombor satu sekali. Yang keduanya orang lain kena pakat-pakat wayak. Kena pakat wayak lagu mana? Kadang-kadang orang kita ni dia maklumlah benda hak biasa, turun-temurun duduk biasa buat lagu tu, dia serah sedap lah lagu tu. Dia serah sedap lagu tu. Apabila orang royak sunnah dia melenting, dia nak marah tak ada pasal-pasal orang hak tolong royak ke dia. Ni penyakit lah tu, penyakit. Kena sama-sama baikilah.
kena sama-sama baiki. Tidak ada masalah gapo, tak ada untung kau gapo, tak ada rugi sama-sama, tak ada. Nak marah tak kena raya, boleh dosa. Dalam bulan Maulud gapo, orang duduk, bila selawat dia baca dulu gotu ni dulu. Mustajibad da'awati gapo tu dah. Alimu sirri wa akhfa gapo tu dah. Waktu tu adalah hubungan dalam konteks duk cerita tentang Nabi tu. Tiba-tiba Nabi ni yang mengetahui sir, rahsia, dan hak lebih rahsia lagi. Tahu mana Nabi ni tahu segala perkara baik lah. Mustajibad da'awati, mana dia tu yang menyahut doa-doa orang. Yang menerima doa-doa orang. Walaupun dalam setengah-setengah terjemahan tu dia pusing, dia iltifat, dia kira pakai iltifat di situ. Hak ni kembali kepada Allah. Tetapi hak asal tu dalam kitab tu tidak kembali kepada Allah. Dalam cerita sifat-sifat Nabi tu duk puji Nabi lagi. Puji Nabi tu sampai ke peringkat Nabi ni tahu perkara lain. Nabi ni menerima doa orang. Itu berat tu masalah akidah tu. Kena beringat kata kita. Benda-benda lagu tu lah kena beringat. Dia ada unsur-unsur pokok berelwi tu. Kalau di Pakistan berelwi lah fahaman lagu tu. Kita ahli sunnah tidak lagu tu. Kemudian lepas selesai semua tu bangun caca sallallahu. Padahal carilah dalam kitab mana, tak ada. Adalah dalam kitab dia sebut Subki. Itu bukan sahabat Subki tu, orang kemudian benar dah tu. Orang kemudian benar dah tu Subki, ulama dalam fiqh Syafi'i. Dia tiba-tiba orang duduk selap, dia bangun. Itu orang maghlubul hal, orang panggil. Kita tak boleh buat kaedah waktu. Maghlubul hal ni maknanya orang yang tidak dapat kawal perasaan dia kerana cinta tu tiba-tiba mari kasih kepada Rasulullah sehingga dia tidak dapat kawal diri dia. Apa orang lain berasa lagu tu kah? Tidak berasa lagu tu nak bangun ke dia? Dia mari hak berilui pula. Dia kata kita bangun tu sebab apa? Sebab Nabi mari. Dia kata kalau orang mari kita tidak bangun nak hormat ke dia. Kita bangun ke nak hormat ke dia, nak besar ke dia. Dia kata baiklah. Kita kata iyalah hak tu orang hak hidup hak mari. Mari kita bangunlah, tak apalah, boleh kira. Kita kata hak tu pun Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu tak bui orang bangun, terlajak besar ke dia. Tak ada. Tapi ada ketikanya dia bangun juga untuk sambut sahabat. Ada ketika juga dia pergi sahabat bangun pun tak apa. Tapi dia tak sewi terlajak. Itu hak hidup, hak mati dia tak ada ni kita di Malaysia ni. Bila selawat apa-apa kita bangun. Dia kata Nabi mari bila selawat. Bila dia mari, bila orang mari. Dia orang besar, takkan kita tak bangun. Nak memuliakan dia apa salahnya? Mana dia mari? Apakah bila selawat tu Nabi mari, maka kita kena bangun? Kalau lagu tu dalam tahiyat tu pun kita selawat juga, apa kena bangun? Ni, berapa kali baca hadis ni sallallahu alaihi wasallam. Jenuh bangun anak, kakak bangun. Hak ngajar ni hadis. Berapa kali jumpa sallallahu alaihi wasallam sama. Setiap kali selawat kena bangun. Pasal apa Nabi mari? Adakah masuk akal? Orang sampai dulu lagi teruk lagi. Ni, tak ada sikit ni lah ni. Orang sampai dulu kapur-kapur. Mana dia letak kursi ni. Hiyah bukan main kursi ni. Lepas selawat, buat apa tu kursi tu? Kita tanya. Dia kata cadai kau dah mari. Takkan dia mari duduk cacat sekali dengan kita. Macam-macam lah pun kita tengok tu. Jauh lagi pergi. Kita cadai kursi lah ke dia, biar dia duduk. Kita tak nampak tu soal lain. Tengok tu. Manusia ni kalau lelak macam-macam dia pergi. Tapi kalau kita tanya, sahabat pernah kau buat? Tak. Tabi'in pernah kau buat? Tak ada seorang pun. Imam-imam ni, hak pak ni, hak lain lebih daripada pak. Ada kau buat seorang? Tak ada seorang pun. Apa yang nak pakai hak seorang tu ada, itu bukan sahabat, bukan tabi'in. Bukan zaman yang apa dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai zaman baik. Ada seorang. Itu pun kita kena pakai dia maghlubul hal. Orang maghlubul hal ni tak boleh kira. Tak boleh kira. Misalnya orang lama hilang pergi perang, pergi mana-mana. Apabila dia balik, jumpa tengok anak bini dia nyesyung depan orang ramai. Itu maghlubul hal. Kita kena paling lah kalau kita berasa tak sedap kan. Dia dalam satu keadaan yang tidak dapat dia kawal diri dia lagi. Semua orang lagu tu. Tidak semua orang lagu tu. Itu hal dia saja. Kita tak boleh turut waktu tu. Apa yang nak turut tu tak turut lain. Inilah apabila kita tahu sunnah,
kita kena ikut hak sebenar, kena ikut ni. Itu kalau campur dengan fahaman macam tadi Nabi marilah selawat tu, Nabi mari banyak perkara tu bercanggah tu pula tu. Belah-belah kita nak ingat pada Nabi SAW. Dan orang yang mengaji sunnah ni tak ada ketika semua serupa je sebut Nabi SAW sama. Panduan dia Nabi SAW sama. Tak ada bulan-bulan khusus, tak ada, serupa kepada dia. Kalau kita mengaji ni, Ibnu Umar kata in kunta sadiqan, kalau engkau memang benar Islam, kalau Islam sengerti, atau kalau engkau benar-benar nak ikut sunnah, hak mana lebih patut kamu ikut, hak sunnah ke atau pendapat orang? Situlah ujian kepada kita. Tapi maklumlah benda yang sudah biasa ni kadang-kadang dia payah sikit nak berubah, yang lebih bertanggungjawabnya orang-orang yang mengaji lah, orang-orang yang mengaji. Kadang-kadang dia kena fikir dengan tenang, dengan hati yang sejuk. Cuba fikir dengan tenang, hak orang pihak yang tak serupa dengan dia tu ayat munasabah ke tidak, logik ke tidak, lepas tu betul ke tidak. Kalau nak kira nak main orang ni buat memang tak sudah lah tu, tak sudah. Berilui lagi hebat lagi buat berilui lagi hebat lagi. Buat maulud molek. Setengah-setengah tu dia kata kalau buat banyaklah hadis-hadis palsu pula kalau buat maulud ni. Macam ni. Padahal benda tu tak ada dalam hadis tu, tak ada. Dia kata Sayyidina Abu Bakar pernah buat, mengarut semua tu, tak ada. Inilah benda yang berlaku dalam masyarakat kita. Kita kena sama-sama beri faham lah. Masyarakat tak faham lagi. Kalau benda tu benda ijtihad, benda betul sekalipun, bila bercanggah dengan sunnah, kita kena utamakan hak sunnah. Tak boleh ikut lain, tak boleh. Apatah lagi benda tu banyak ada unsur-unsur yang bercanggah dengan akidah Islam, yang menggugat akidah. Lagi tak boleh kita nak pakai, nak sebar pula tu. Sebar hak berilwi lah tu. Sebar hak berilwi. Kita tidak tahu siapa dia, pengarang dia. Tahulah. Kita nak tahu pengarang dia, tengok dalam isi dia tu lah. Boleh baca selalu dah. Dia ni akidah lah ke mana, boleh baca dah. Marhaban Jaddal Husaini. Apa Datuk Husain tu apa? Hasan? Tidak Datuk Hasan kah? Umamah? Tidak Datuk Umamah kah? Ali? Ada lagi cucu Nabi SAW nama Ali, besar pergi perang. Apa tidak Datuk Ali? Datuk Husain tu saja buat apa? Syiah pula situ. Kita duduk dakwah ahli sunnah. Ahli sunnah ikut sunnah Nabi SAW, tapi banyak unsur-unsur benda daripada benda luar tu kita masih duduk amalkan. Kalau kita betul-betul ahli sunnah, in kunna sadiqin, maknanya in kunta sadiqan, maknanya kalau in kunna sadiqin, kalau kita betul-betul benar dalam dakwaan kita, maka kita tak boleh tu, tak boleh buat. Apalagi duduk berasa inilah adalah hujung raya. Dia kata kalau kita sebar hak ni, hak baca zanji gapo tu, boleh pahala. Sebar hak lagu tu, hak akidah lagu tu. Kalau kita faham tu, banyak benar lah hak bercanggahnya. Tak perlu hak tu. Dia kata untuk kasih kepada Rasulullah, ngaji hadis baru tahu habis. Kalau buat sekali setahun kita tak ada apa, dia kena sama-sama. Nak minggu ngaji barulah jumpa habis semua bab hadis Nabi SAW. Sini dia buat lagu mana, baru tahu habis. Kalau tidak tak pandai waktu tu. Sebulan dalam setahun. Sekarang tu lah dulu. Wallahu a'lam.